Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang anak-anak ustazah. Ustazah doakan hari ini mudah-mudahan anak-anak ustazah semuanya dalam keadaan sihat dan baik. Okey, kita akan sambung lagi tajuk ibadah tahun 4 ini iaitu azan dan iqamah. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, kita mohon keberkatan, baca doa bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Objektif pembelajaran kita, tajuk kita hari ini iaitu murid dapat menyebut dan melaungkan azan dengan baik dan betul. Biasa untuk melaungkan azan ni adalah orang lelaki, tetapi bagi orang perempuan pun perlu ambil tahu juga bagaimana nak melaungkan azan. Okay, yang kedua, murid dapat menulis syarat-syarat sah azan dengan betul. Okey, seterusnya, lafaz azan dan jawapan. Okey, anak-anak boleh lihat dekat sini lafaz azan dan jawabnya. Di sini tiap kalimah yang ada dekat sini ada jawapannya. Ustazah akan bacakan satu persatu. Tidaklah melaungkan azan menedayuh macam bagaimana yang biasa kita dengar tu. Okey, sama-sama boleh ikut pelan-pelan ikut ustazah. Ustazah lafazkan azan ni, anak-anak cubalah jawab. Yang sebelah jawab azan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Okey, anak-anak lihat dekat sini. Jawab azan contoh tadi kita sebut Ustazah sebut Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi dekat sini laungannya pun sebanyak 2 kali. Jawapannya pun Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian apabila Ustazah sebut tadi asyhadu an la ilaha illallah sebanyak 2 kali, begitu juga jawapannya asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita naklah laungkan dia sebanyak 2 kali, jawapannya pun sama. Yang kita mendengar ni, orang yang mendengar azan ni hendaklah jawab juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dalam hayya 'alas shalah, 2 kali juga kita nyebut hayya 'alas shalah, maka yang mendengarnya hendaklah jawabnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebanyak 2 kali lah. Kemudian seterusnya hayya 'alal falah, 2 kali juga. Kemudian jawabnya tetap sama, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian dalam solat subuh ni ada tambahan lagi untuk kita lakukan, iaitu dia akan sebut as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum ni cuma solat subuh sahaja yang akan dilafazkan. Kemudian
jawapannya adalah sadaqta wa bararta. Sebanyak 2 kali juga. Kemudian akhir sekali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya pun sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian la ilaha illallah. Jawabnya pun la ilaha illallah. Okey, jadi Ustazah harap anak-anak Ustazah faham apa yang telah Ustazah akan terangkan tentang lafaz azan dan jawapannya dekat sini. Okey, seterusnya syarat-syarat sah azan. Syarat-syarat sah azan ni yang pertama hendaklah beragama Islam. Orang yang melaungkan azan ni mestilah yang beragama Islam. Kalau bukan agama Islam, maka tidak sah untuk dia melaungkan azan. Kemudian mumayyiz. Mumayyiz ni nanti kita akan ke hadapan lagi nanti kan Ustazah akan terangkan apa itu mumayyiz. Kemudian orang yang melaungkan azan ni lelaki. Tak ada orang perempuan yang melaungkan azan. Tadi Ustazah cuma nak tunjuk saja bagaimana melaungkan azan. Jadi nanti tak nak anak-anak Ustazah macam Ustazah tu melaungkan azan. Ya, Ustazah ni cuma tunjukkan bagaimana cara. Yang sepatutnya adalah lelaki yang melaungkan azan. Seterusnya iaitu berturut-turut kalimah azan tanpa terputus dalam tempoh masa yang lama. Jadi berturut-turut kalimah tu. Jadi tak boleh kita tunggu kejap lah, rasa penat dah kita berhenti kejap. Tak boleh. Jadi dia berturut-turut kalimah azan ni. Tanpa terputus dalam tempoh masa yang terlalu lama. Okey, kemudian telah masuk waktu solat. Telah masuk waktu solat barulah azan. Barulah kita sah melaungkan azan. Kemudian seterusnya tertib. Okey, apa itu tertib? Nanti kita lihat pula di hadapan. Seterusnya iaitu info dekat sini. Tadi Ustazah dah kata, Ustazah akan terangkan apa itu mumayyiz. Mumayyiz iaitu dapat membezakan yang bersih dan yang kotor, buruk dan baik. Jadi membezakan mana yang bersih dan mana yang kotor. Jadi contoh, kalau orang yang melaungkan azan tu tidak dapat membezakan yang bersih dan yang kotor, maka tidak layaklah dia untuk melaungkan azan. Okey, tertib itu masuk dekat sini iaitu mengikut urutan. Jadi dekat sini anak-anak tidak bolehlah kalau yang kata yang lahir Allahu Akbar, Allahu Akbar, anak-anak ustazah semua melaungkannya di tengah-tengah pula. Jadi kena ikutlah urutan. Mana yang pertama, kedua dan seterusnya sampailah akhirnya. Okey. Jadi nilai murni yang dapat kita ambil daripada pembelajaran yang Ustazah terangkan sebentar tadi iaitu menghormati. Jadi kita hendaklah menghormati ketika azan dilaungkan. Apa jua yang kita buat ketika orang tengah azan, maka kita diamkan dulu. Kalau kita tengah buat kerja, lepaskan dulu apa kerja yang kita buat. Tinggalkan dulu dan kita dengarlah elok-elok azan tu dan jawablah azan itu. Itu yang sebaik-baiknya. Okey. Seterusnya anak-anak semua, sebagai latihan menjawab soalan ni. Okey. Ustazah hendak anak-anak buatkan latihan menjawab soalan ini di dalam buku tulis ibadah. Kemudian sebelum buat latihan menjawab soalan ni, Ustazah nak anak-anak Ustazah semua keluarkan nota-nota yang dalam PDF ni nanti yang Ustazah berikan. Anak-anak keluarkan, print out kan, kemudian tampalkan di dalam buku nota ibadah. Kemudian barulah buat latihan ini, iaitu yang pertama, tuliskan lafaz azan yang ditambah dalam waktu subuh berserta jawapannya. Tadi Ustazah dah terangkan dalam solat subuh tu apa yang telah ditambahkan. Okey. Seterus soalan yang kedua, Ustazah anda, anak-anak Ustazah semua, sila buat latihan laungan azan di rumah dengan bimbingan ibu, bapa ataupun penjaga. Ustazah nak anak-anak semua Ustazah yang melaungkan azan ini, kalau dapat direkodkan, kalau boleh hantarlah secara personal pada Ustazah. Rekodkan apa yang anak Ustazah semua laungkan azan.
Kalau bagi perempuan, harap-harap pun boleh buat juga, laungkan ikutlah bagi macam Ustazah baca tadi pun, laungkan pun boleh. Kemudian hantarlah pada rekod tu, hantarlah pada Ustazah secara personal. Okey, Ustazah harap hari ini anak Ustazah semua dapat menerima pembelajaran dengan baik. Okey, sekian. Terima kasih.